Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk fokus minggu depan di waktu ini bersama saya Irfan Faruqi dan ada dua agenda yang kita berikan tumpuan, tapi untuk waktu ini kita berikan tumpuan dahulu kepada Persidangan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2023 yang membuka tirai secara rasmi hari ini. APEC Multi Stakeholders Forum menjadi acara yang julung kali diadakan melibatkan 21 kerjasama ekonomi tersebut. Ikuti perkongsian Haris Ashraf Hasnan dari San Francisco, California. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya kini berada di San Francisco, di mana di sinilah kita bakal menyaksikan selama hampir setahun pertemuan di antara Xi Jinping dan juga Presiden US Biden. Sekali lagi akan bertemu di tengah kota raya ini bersempena dengan Persidangan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC. Tetapi persoalannya, apa yang akan dibincangkan oleh kedua pemimpin ini? Apa mesej yang akan cuba kita bawa? Apa yang akan menjadi fokus ataupun naratif kepada kesemua 21 pemimpin ekonomi Asia Pasifik yang akan mula berhimpun di sini sekitar 14 hari bulan dan ke atas. Hari ini sebenarnya berlangsung ataupun membuka tirai buat julung kalinya APEC Stakeholder Forum, di mana ini merupakan landasan untuk menghimpunkan pemikir dari 21 ekonomi APEC untuk bersama-sama berkongsi pandangan dan juga idea. Apa ceritanya berkenaan dengan AMF ini? Bersama dengan saya, Harizal yang merupakan Program Director bagi AMF pada kali ini. Harizal mungkin boleh kongsikan AMF ini. Apa yang cuba dibawa, apa naratifnya, siapa yang berada di dalam AMF sebelum kita sampai ke kemuncaknya nanti APEC. Ya, terima kasih ya. Sebenarnya idea membuat AMF ini datang daripada isu yang sangat besar yang semua negara-negara sedang hadapi pada hari ini, iaitu isu perubahan climate ataupun climate change yang tentu sekali telah memberikan kesan atau impak yang negatif kepada banyak ekonomi negara-negara, terutamanya negara-negara anggota APEC. Jadi pada tahun ini host untuk APEC adalah United States of America ataupun Amerika Syarikat, dan mereka telah mengangkat isu climate change untuk menjadi isu utama yang perlu dibincangkan. Nah, apa yang menarik adalah selama ini perbincangan APEC ini bersekitar dengan perbincangan polisi di peringkat yang agak tinggi ya. Apa yang kita mahukan sebagai citizens of APEC, kita mahukan suara-suara pengamal, suara-suara aktivis, suara-suara daripada masyarakat. Kita mahu kumpulkan suara ini dan kita mahu angkat suara ini untuk dibincangkan ataupun dibawa ke peringkat yang tertinggi sewaktu persidangan APEC. Di situlah terbuahnya idea untuk kita membuat forum yang kita kenal sebagai APEC Multilateral Forum. Dan seperti yang saudara telah katakan, inilah julung kalinya forum ini diadakan. Jadi siapa yang datang? Lebih daripada separuh. Kita agak bersyukur kita dapat menghimpunkan lebih daripada separuh partisipasi negara ekonomi APEC yang hadir pada hari ini. Kurang lebih daripada 140 yang hadir. Dan range ataupun peserta-peserta ini datang daripada akademia, datang daripada finance, ada pemain industri juga, daripada industri, daripada media. Dan ini bagi saya sangat penting sebab semua suara ini perlu digabungkan kerana kita perlu bergerak sekali untuk kita menangani isu climate change. Rizal, antara yang menarik juga saya nampak dalam AMF ini adalah penglibatan orang muda. Banyak belia, ada yang masih melanjutkan pengajian, ada yang baru sahaja menamatkan pengajian. Bagaimana idea-idea segar orang-orang muda ini membantu dalam membentuk ataupun bukan sahaja dari segi rangka kerja ke ataupun polisi maupun dasar di dalam APEC ini? Kerana masa hadapan ini adalah, maksudnya idea-idea mereka ini bagaimana pentingnya untuk APEC? So, ini poin yang sangat penting ya, sebab kita semua tahu
apa yang kita perlu buat pada hari ini adalah untuk kita melakar jalan kerja yang baik untuk masa depan, ya. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, we don't want to just build our economies, we want to build our economies better. Kita harus belajar dengan kesilapan-kesilapan yang lalu, dan bukan saja untuk memperbaiki kesilapan itu, kita harus mempunyai satu jalan kerja ataupun strategi yang lebih baik untuk masa depan. Apa yang penting adalah kita harus membawa suara-suara anak muda, kerana generasi inilah yang akan bertanggungjawab untuk masa depan mereka sendiri. Ini sesuatu yang saya rasa sangat penting, yang mungkin kita jarang lakukan pada masa-masa yang lalu, kerana kalau kita melakukan ataupun kita merangka program pada hari ini, impak program itu mungkin kita boleh hanya lihat 10 ataupun 20 tahun daripada hari ini. Tetapi kalau orang-orang yang merangka program pada hari ini itu bukan daripada golongan anak muda, tentu sekali apabila program itu berjalan, masa depan itu mereka mungkin tiada lagi. Jadi kita mahu orang muda yang berada di tengah-tengah perbincangan ini supaya mereka dapat merangka masa depan mereka sendiri. Rizal, antara yang mencuri tumpuan juga adalah isu dan juga topik yang cuba diketengahkan oleh APEC sendiri. Kita banyak lihat isu dari segi sustainability, food security, digital divide, termasuklah yang biasa seperti kita dengar isu kesihatan, health dan sebagainya. Tetapi kali ini kita lihat bahawa penganjuran APEC persidangan kali ini boleh dikatakan dikelilingi ataupun diselaputi oleh krisis geopolitik yang cukup besar. Pandangan peribadi saya cukup besar. Pertamanya kita lihat apa yang berlaku krisis antara Rusia Ukraine. Kedua adalah di antara Palestin Israel. Walaupun Palestin Israel ini bukan sebahagian ekonomi APEC, tetapi adakah dua krisis besar yang sedang geopolitik yang sedang berlaku ini, pandangan Rizal, akan mendominasi pertemuan 21 pemimpin pada kali ini? Saya mungkin tidak merasakan ia akan mendominasi, tapi tentu sekali ia akan memberikan satu impak yang besar, ya. Kerana tentu sekali kita juga faham bahawa Kesatuan Negara-Negara Islam ataupun OIC akan mengadakan sidang tergempar mereka, Special Summit, sebelum APEC bermula. Dan Perdana Menteri Malaysia sendiri, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, akan menghadiri persidangan itu di Jeddah. Jadi tentu sekali perbincangan-perbincangan itu akan dibawa ataupun permasalahan itu akan seakan-akan memberikan pengaruh di dalam beberapa pandangan, ya. Apa yang agak penting, ya, untuk kita faham juga, contohnya daripada segi impak kepada climate change, ya. Kalau kita bercakap tentang climate change dan isu-isu alam sekitar ini, antara masalah yang paling besar adalah carbon emission, ya. Dan apabila kita bercakap tentang carbon emission ini, antara masalah yang paling besar adalah carbon emission yang datang daripada pembakaran arang, ya, ataupun coal untuk energi, untuk memanaskan badan, terutama sekali di musim-musim sejuk ini, ya. Kita lihat di Eropah contohnya, negara seperti Germany telah sekarang kembali kepada penggunaan coal kerana mereka merasakan bahawa tidak ada energy security kerana peperangan di Ukraine. Jadi tentu sekali Ukraine tidak berada di dalam konteks ekonomi Asia Pasifik ini, tetapi apa yang berlaku di Ukraine telah memberi impak kepada Germany contohnya. Sekarang ini Germany perlukan lebih arang, jadi produksi arang banyak di negara-negara di Asia Pasifik ini perlu dipertingkatkan untuk dieksport ke Germany, dan pada masa yang sama akan memberi impak kepada seluruh dunia kerana carbon emission akan meningkat. Jadi untuk balik kepada persoalan saudara tadi, sama ada perbincangan ataupun peperangan ini akan mendominasi, saya rasa tidak, kerana banyak lagi perbincangan-perbincangan yang akan fokus kepada isu-isu ekonomi di Asia Pasifik ni yang akan mendominasi perbincangan. Tetapi harus diingat, semua itu tentu sekali terkait dengan kedua isu peperangan yang besar yang kita sedang lihat pada hari ini. Rizal, hampir mencecah setahun
pertemuan terakhir di antara Xi Jinping dan juga Biden. Apa mungkin yang boleh kita gambarkan dari segi pertemuan kedua pemimpin ini? Mungkin adakah masih lagi berkisar soal perang dagang di antara kedua-dua negara? APEC, adakah akan ada banyak lagi tarif-tarif yang tidak tentu pasal akan dilaksanakan antara kedua-dua buah negara sekatan demi sekatan? Pandangan Harizal melihat kepada pertemuan dua pemimpin ini. Saya rasa ni sangat menarik kerana seperti yang telah dikatakan, selepas setahun banyak perkara yang berlaku. Betul. Daripada pertemuan terakhir itu hinggalah kepada hari ini. Tetapi apa yang sangat menarik bagi saya, setahun yang lalu keadaan ataupun krisis geopolitik dunia itu tidaklah serancak apa yang kita lihat pada hari ini. Jadi walaupun saya rasakan ini adalah satu persidangan ekonomi, ia mungkin berkisar tentang tarif-tarif dan perjanjian-perjanjian ekonomi dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh mengetepikan fakta bahawa persaingan ataupun pertembungan geopolitik ini makin meningkat. Apabila kita ada perang di Ukraine, apabila kita ada perang di Timur Tengah, di Palestin, di Gaza dan di Israel contohnya, tentu sekali kuasa-kuasa besar ini mempunyai pengaruh-pengaruh mereka yang tersendiri. Betul. Jadi apabila ini berlaku, tentu sekali ia akan memberi impak ataupun terkesan kepada perbincangan-perbincangan yang lain. Jadi bagi saya, menariknya pertemuan antara China dan United States of America ataupun Xi Jinping dengan Biden pada tahun ini atau pada persidangan ini, walaupun ia bersekitar di atas platform ekonomi, tetapi kita akan lihat bahawa sebenarnya pengaruh ataupun kesan pertembungan geopolitik ini akan menjadi lebih tinggi dan ia akan meningkatkan lagi persaingan antara dua negara ini. Ya, sudah tentu intensiti pertemuan kedua-dua pemimpin itu akan menjadi fokus. Keseluruhan 21 ekonomi di Asia Pasifik juga akan menjadi tumpuan di San Francisco ini. Harizal, akhir sekali, bagaimana nak memastikan bahawa APEC ini dapat diresapi dan dirasai oleh rakyat? Kerana kita tidak mahu ini hanya sekadar menjadi pertemuan, kerana dalam perbincangan diskusi moderate by Harizal tadi, ada yang menyatakan bahawa kita tidak mahu bahawa perbincangan itu hanya menjadi di peringkat atasan, tak sampai ke rakyat. Rakyat susah nak faham. Ya. Harizal. Jadi multilateral forum ini adalah satu step ataupun langkah kecil yang kita ambil untuk lebih mendemokrasikan proses-proses di APEC di mana kita dapat memanggil lebih partisipasi di kalangan masyarakat yang berada di luar konteks polisi supaya mereka dapat memberikan pandangan mereka dan dapat menubuhkan mungkin jaringan di antara mereka yang dapat address problems yang mereka hadapi. Saya rasa kalau kita dapat lakukan ini secara konsisten untuk tahun depan dan dapat juga mengembangkan kepada isu-isu yang lain, tentu sekali masyarakat-masyarakat di kalangan negara-negara anggota APEC merasakan bahawa mereka dapat bersama-sama memberi buah pandangan, dapat bersama-sama mengambil tindakan or do some action to address this problem. So I think this is one step in the right direction, and saya agree, I believe in what you said, and that is exactly why we organize the APEC Multilateral Forum, and tentu sekali kita mengharapkan bahawa ini akan dapat meningkatkan semangat di antara masyarakat sendiri untuk mengambil inisiatif to address these problems. Dan sudah tentu ini merupakan platform seperti yang Harizal sebutkan. APEC Multi Stakeholder Forum ini akan menjadi penada aras. Ini julung kali pertamanya diadakan. Seumpamanya tak pernah lagi sebelum-sebelum ni AMF ini diadakan. Sebelum ni kita dengar SOM Senior Official Meeting, kita dengar AMM APEC Ministerial Meeting, lepas tu Leaders Meeting. Tapi kali ini kita ada multi stakeholder yang mengumpulkan pelbagai buah fikiran, pelbagai peringkat masyarakat sebenarnya menyumbang idea. Tapi paling penting adalah pertemuan 21 pemimpin yang akan berlangsung minggu hadapan.
apa ceritanya, saya akan terus bawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa dari Kota Raya San Francisco, Amerika Syarikat ini. Sekian laporan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat. Baik, terima kasih atas laporan tersebut Haris Ashraf Hasnan, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika, kembali selepas ini untuk kita menyentuh berkenaan dengan Gaza, Palestin.